لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan sambung lagi bidang fiqh tingkatan 4, pelajaran ke-13, iaitu tentang haji dan umrah bagi siri yang ketiga. Untuk siri kali ini kita akan bincangkan 3 lagi standard pembelajaran, iaitu tentang jenis-jenis haji, garis masa dan pelaksanaan haji tamattu' serta hikmah haji dan umrah. Pertamanya mari kita lihat jenis-jenis haji. Haji terbahagi kepada 3 jenis, iaitu haji ifrad, haji tamattu' dan haji qiran. Haji ifrad ialah jemaah haji mengerjakan haji terlebih dahulu, kemudian mereka mengerjakan umrah pada tahun yang sama. Haji tamattu' pula ialah jemaah haji mengerjakan umrah dahulu dalam bulan haji, kemudian mereka akan mengerjakan haji pada tahun yang sama. Haji qiran, jemaah haji berniat mengerjakan haji dan umrah secara serentak. Jadi perbezaan antara haji ifrad, haji tamattu' dan haji qiran adalah untuk haji ifrad, jemaah haji mengerjakan haji, kemudian mereka akan mengerjakan umrah. Manakala haji tamattu', jemaah haji mengerjakan umrah, kemudian mereka akan mengerjakan haji. Bagi haji qiran, jemaah haji akan mengerjakan haji dan umrah secara serentak. Saya harap ini dapat membantu kamu untuk lebih memahami dan mengingati perbezaan di antara ketiga-tiga jenis ini. Antara ketiga-tiga jenis haji ini, kebanyakan jemaah haji negara kita mengerjakan haji secara tamattu'. Bagaimanakah cara mengerjakan haji tamattu'? Jom kita lihat garis masa haji tamattu'. Jemaah haji yang mengerjakan haji tamattu' akan mengerjakan haji dan umrah pada bulan Zulhijjah, di mana pada 6 Zulhijjah, jemaah haji akan berniat ihram umrah, kemudian mereka akan mengerjakan umrah sehingga selesai. Selepas selesai mengerjakan umrah, jemaah haji akan bertahallul sementara menunggu tibanya waktu untuk mengerjakan ibadah haji. Kemudian pada 8 Zulhijjah, jemaah haji akan berniat ihram haji di tanah haram iaitu di Makkah. Apabila mereka telah berniat ihram, maka mereka tidak boleh lagi melakukan perkara yang dilarang semasa di dalam ihram. Pada 9 Zulhijjah, jemaah haji akan wukuf di Padang Arafah. Kemudian pada 10 Zulhijjah, jemaah haji akan bermalam di Muzdalifah, melontar Jamrah Kubra. Bermula 10 Zulhijjah juga, jemaah haji bolehlah mula bercukur, tawaf ifadah dan sa'i. Pada 11 Zulhijjah, jemaah haji akan melontar di ketiga-tiga jamrah dan bermalam di Mina. Begitu juga pada 12 Zulhijjah, jemaah haji akan melontar di ketiga-tiga jamrah dan bermalam di Mina. Pada 13 Zulhijjah, sekali lagi, jemaah haji akan melontar di ketiga-tiga jamrah dan bermalam di Mina. Ini bermakna bermalam di Mina dan melontar di ketiga-tiga jamrah dilakukan selama 3 hari berturut-turut, iaitu pada 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Seterusnya, kita lihat sedikit info tambahan tentang tawaf wida'. Tawaf wida' adalah tawaf selamat tinggal yang wajib dilakukan oleh jemaah haji sebelum mereka pulang ke tanah air. Jadi saya harap daripada penerangan tadi, kamu dapat memahami garis masa haji tamattu'.
Untuk membantu kamu lebih memahami garis masa haji tamattu', jom kita lihat pula kaifiat ataupun cara pelaksanaan haji tamattu' dalam bentuk gambar rajah. Ustazah akan gunakan warna hijau untuk menunjukkan rukun haji dan warna ungu untuk perkara wajib haji. Jom kita lihat sama-sama. Jemaah haji yang mengerjakan haji tamattu' akan berniat ihram di Makkah pada 8 Zulhijjah. Miqat makani untuk mereka adalah Tanah Haram Makkah. Seterusnya, mereka akan wukuf di Padang Arafah pada 9 Zulhijjah. Selesai wukuf, jemaah haji akan bergerak ke Muzdalifah dan bermalam di sana pada 10 Zulhijjah. Di sana iaitu di Muzdalifah, jemaah haji disunatkan mengutip anak batu untuk aktiviti melontar. Selesai bermalam di Muzdalifah, jemaah haji akan bergerak pula ke Mina untuk melontar jamrah dan bermalam di sana. Mereka akan berada di Mina pada 10, 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Pada 13 atau 14 Zulhijjah, jemaah haji akan bergerak ke Makkah dan di sana mereka akan mengerjakan tawaf, kemudian mereka akan mengerjakan sa'i dan bercukur. Setelah selesai bercukur, maka selesailah ibadah haji. Semua rukun telah dilakukan mengikut tertib. Ustazah harap gambaran ini dapat membantu kamu untuk memahami cara melaksanakan haji tamattu'. Seterusnya, kita akan lihat pula hikmah mengerjakan haji dan umrah. Hikmah mengerjakan haji dan umrah ini kita akan lihat dari 5 aspek iaitu yang pertama, aspek rohani, kedua, aspek sosial, ketiga, aspek politik, yang keempat, aspek dakwah dan yang kelima, aspek ekonomi. Dari aspek rohani, orang yang mengerjakan haji dan umrah dapat menghapuskan dosa dan meraih ganjaran syurga kerana mereka sanggup mengorbankan harta dan tenaga dalam melakukan perintah Allah. Seterusnya, kesanggupan umat Islam mengorbankan masa, tenaga dan wang ringgit untuk mengerjakan ibadah haji dan umrah ini menzahirkan ataupun membuktikan ketaatan mereka dalam melaksanakan perintah Allah bagi mencapai kasih sayang dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari aspek sosial pula, apabila kita ke Mekah, kita akan berjumpa dengan umat Islam dari pelbagai bangsa dan negara. Dengan itu, kita dapat saling berkenalan sesama umat Islam, walaupun berbeza bangsa dan negara. Seterusnya, dari aspek politik, ia dapat menzahirkan kekuatan umat Islam melalui perhimpunan umat Islam dari seluruh dunia untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan seterusnya dari aspek dakwah pula, pelaksanaan ibadah haji dan umrah ini dapat menyemarakkan perkembangan dakwah Islam ke seluruh alam. Dan yang terakhir dari aspek ekonomi, di mana pelaksanaan ibadah haji dan umrah ini dapat meningkatkan taraf hidup umat Islam dengan menabung dalam tabung haji supaya dana umat Islam menjadi semakin meningkat. Dan seterusnya, dari aspek ekonomi juga, ibadah haji dan umrah dapat meningkatkan dana umat Islam dan mewujudkan sumber pendapatan baharu. Alhamdulillah, selesailah sudah pelajaran 13 berkenaan dengan haji dan umrah sebanyak 3 siri. Mudah-mudahan apa yang Ustazah sampaikan dapat difahami dengan baik. Seperti biasa, sebelum kita tamatkan sesi pembelajaran kita, jom kita uji minda dengan latihan bertulis. Soalan pertama, jelaskan jenis-jenis haji. Kedua, terangkan kaifiat pelaksanaan haji tamattu'. Ketiga, huraikan 2 hikmah menunaikan haji dan umrah. Keempat, Ahmad pergi ke Makkah menunaikan haji dengan membuat pembiayaan peribadi, iaitu membuat pinjaman bank.
kemukakan hujah anda tentang situasi di atas. Seperti biasa, tulis jawapan pada kertas kajang, kemudian hantar kepada ustazah. Boleh juga menggunakan PowerPoint. Jangan lupa tulis nama pada kertas jawapan. Seterusnya, ada satu pentaksiran berkumpulan yang perlu kamu siapkan, iaitu soalannya ialah bincangkan hukum dan alasan bagi situasi berikut secara berkumpulan. Kemudian, bentangkan hasil perbincangan menggunakan PowerPoint. Soalan pertama, bersentuhan lelaki dengan perempuan bukan mahram ketika tawaf. Kedua, penggunaan payung dan kacamata ketika tawaf. Dan yang ketiga, menaiki skuter ketika tawaf dan sa'i. Nyatakan hukum dan alasan bagi tiga perkara ini. Anda dikehendaki mencari hujah dan alasan yang kukuh berdasarkan bukti-bukti yang jelas. Sila nyatakan bahan rujukan dan sumber maklumat yang diperolehi. Tugasan ini perlu disiapkan dalam tempoh 1 minggu. Sesiapa yang menghadapi masalah, bolehlah hubungi ustaz dan ustazah masing-masing. Selamat belajar. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.